selamat pagi. Okay, anak-anak semua, hari ini PDPR kita adalah bab 2 jirim dan struktur atom. Okay, dalam tajuk ni apa yang akan kamu pelajari adalah berkenaan dengan, cuba tengoklah, semua boleh buka buku teks muka surat 22. Okay, dalam tajuk ini apa yang kamu akan pelajari adalah berkaitan dengan konsep asas jirim, perkembangan model atom, struktur atom dan isotop dan penggunaannya, di mana terpecahan tajuk kepada 4 lah. Okey. Okey, bagi dalam muka surat seterusnya, apa ni kalau kau tengok? Ini adalah mesin CT scan ke MRI macam tu. Cikgu nak kamu baca sendiri, ambil masa baca bulletin ni. Nah. Okey, dalam penerangan cikgu di sini, cikgu sentuh hari ini berkenaan dengan konsep asas jirim. 2.1 konsep asas jirim. Apa itu maksud jirim? Okey, cuba imbas kembali jirim. Maksud jirim berdasarkan perbualan dalam rajah ni. Okey ni. Kita tengoklah pada rajah 21. Pelangi bukan jirim. Apakah jisim dan isi padu pelangi? Pelangi tidak mempunyai jisim dan isi padu. Saya setuju dengan Ahmad. Pelangi bukan jirim. Sebab apa pelangi bukan jirim? Tengoklah penerangan di bawah ni. Jirim ialah, okay, cuba tengok sini. Jirim ialah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Jirim boleh wujud dalam 3 keadaan, iaitu apa keadaan yang kita tengok? Yang pertama, pepejal, cecair dan gas. Okey, pepejal, kemudian cecair keadaan dia dan gas. Okey. Apakah contoh jirim lain yang boleh ditemui dalam kehidupan seharian? Cuba fikirkan apa contoh lain dalam kehidupan seharian kita ni yang menunjukkan dia adalah jirim. Okey kan, seketika. Okey, boleh ya? Okay, cuba fikir sambil-sambil duduk kat rumah tu. Okey, seterusnya kita tengok perubahan keadaan jirim. Okey, perubahan keadaan jirim adalah disebabkan oleh sama ada pemanasan ataupun penyejukan. Pemanasan ataupun penyejukan. Itu kita kata perubahan keadaan jirim. Okey, contoh dekat sini aiskrim. Okey, cuba tengok aiskrim. Sedap tengok aiskrim ni. Aiskrim yang dibiarkan pada suhu bilik menyerap tenaga haba dan berubah asalnya daripada keadaan pepejal tu yang sedap dalam skop tu, akan berubah jadi kepada cair. Duk sedap-sedap nak makan, tengok cayang. Okey, itu perubahan keadaan jirim, di mana daripada pepejal kepada cecair. Okey, itu perubahan keadaan jirim. Okay, seterusnya kita boleh tengok tengok gambar foto 2.2 ni. Titisan air pada permukaan cermin tingkap. Kenapa benda itu berlaku? Keadaan itu berlaku sebab apa? Pada waktu malam cermin tingkap membebaskan, tengok di ruangan sini. Okey, cermin tingkap membebaskan haba ke persekitaran. Okey. Persekitaran menyebabkan permukaan cermin tingkap menjadi sejuk. Wap air di udara bersentuhan dengan permukaan sejuk ini lalu kehilangan tenaga dan seterusnya membentuk titisan air pada cermin tingkap. Okey, itu pun juga adalah perubahan keadaan jirim. Seterusnya mari kita tengok. Cikgu rasa masa ni tingkatan 1 pun hampa dah belajar. Okey, cuba tengok dalam ni. Cikgu nak buat nota ringkas sedikit berkenaan dengan saling perubahan antara keadaan jirim rajah 2.2 ni Ini asas lah. Okey, kalau kita tengok ini semua hampa dah belajar masa tingkatan 1. Kalau tak silap cikgu. Okey, cuba tengok
Okey, yang rapat-rapat ni. Yang ini adalah menunjukkan, Sat. Okey. Okey, cuba tengok. Ini susunan molekul ni. Okey. Sat. Okey, ini pepejal. Okey, ini pepejal. Ini cecair. Ini gas. Okey, kalau tengok anak panah yang biru ni, okey, cikgu ambil pen color biru. Okey, kalau tengok anak panah yang color biru ni, okey, apa dia? Tenaga haba dibebaskan. Di mana gas berubah menjadi cecair, kemudian cecair berubah menjadi pepejal. Itu merupakan tenaga haba dibebas. Apa proses yang kita namakan sekiranya gas kepada cecair? Kondensasi. Kemudian cecair kepada pepejal. Apa proses dia? Pengendapan. Gas kepada pepejal itu proses pengendapan. Tetapi kalau proses cecair ke pepejal itu kita panggil proses pembekuan. Seterusnya kita boleh tengok pula proses yang melibatkan tenaga haba diserap. Okey, tenaga haba diserap yang Kak nak panah color pink ni. Okey, pepejal menjadi cecair. Kita panggil peleburan, proses peleburan. Cecair menjadi gas, proses pendidihan ataupun penyejatan. Contohnya pendidihan, masak air. Kemudian penyejatan, sidai baju. Nanti kita akan sentuh dalam bab seterusnya. Okay, seterusnya kalau pepejal terus kepada gas, ini kita panggil pemejal luapan. Kalau dari gas terus ke pepejal itu proses pengendapan. Okey, boleh cikgu guna hampa buat nota ringkas berkenaan saling perubahan antara keadaan jirim. Okey, Rajah 2.2 ni. Okey, boleh? Okey, aktiviti 2.1 kita skip, tak perlu buat lagi. Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Jirim boleh wujud dalam bentuk seunsur ataupun sebatian. Okey, ini pun tak silap cikgu dalam tingkatan 1 hampa dah belajar ataupun tingkatan 2. Okey. Okey, jirim terbahagi kepada unsur dan sebatian. Unsur contohnya atom. Contoh karbon, molekul. Contoh oksigen. Okey, kenapa kita kata kita tengok dari segi yang ni pun atom. Part 1 saja. Nanti kita akan tengok topik seterusnya yang lebih jelas. Okey, seterusnya molekul. Contoh dia tadi apa? Oksigen. Bagaimana pula dengan sebatian? Sebatian kita bahagi kepada 2 iaitu molekul dan ion. Contoh molekul kat sini adalah air ataupun formula kimia dia H2O. Ion natrium klorida NaCl. Asasnya sekarang cikgu bagi pengenalan dulu. Nanti kita akan belajar next macam mana formula molekul tu. Ada H2O. H2O ni hampa biasa terdedah dah macam ni. NaCl apa dia nah. Nanti next topik kita akan belajar. Okey, cuba tengok. Okey, ni lensa kimia. Kamu boleh tengok ini kita akan belajar dalam tajuk ikatan kimia nanti. Okey, sekadar tengok sajalah nah. Okey, atom natrium derma 1 elektron akan membentuk ion. Atom klorin terima 1 elektron akan membentuk ion klorida. Apa benda tu cikgu? Tak apa, nanti bab 5 kita akan belajar. Okey. Seru dalam tajuk ni kita didedahkan dengan takat lebur, berkenaan dengan takat lebur dan takat beku. Okey, insya-Allah nanti cikgu akan bagi link YouTube untuk next lesson berkenaan dengan menentukan takat lebur dan takat didih beku naftalena. Sebab apa? Ahli sains menentukan takat lebur dan takat beku satu bahan. Okey, melalui kita buat eksperimen
naftalina. Apa itu naftalina? Tahu tak? Ubat gegat. Itu naftalina lah. Okey, cuba tengok dalam tips celek ni. Tips celek. Set mana? Okey, kita tengok tips celek ni. Apa itu takat lebur? Takat lebur ialah suhu malar apabila sesuatu bahan bertukar daripada keadaan pepejal menjadi cecair pada tekanan tertentu. Takat beku ialah suhu malar apabila sesuatu bahan bertukar daripada keadaan cecair menjadi pepejal pada tekanan tertentu. Boleh baca lagi sekali kalau cikgu cepat sangat penerangan. Okey, cikgu harap hampa baca semula dan fahami. Okey, cuba tengok dekat gambar rajah ni. Rajah berkenaan dengan lengkung pemanasan naftalina dan lengkung penyejukan naftalina. Okey, boleh kita tengok kat sini. Kalau tengok ni, rajah 2.6 ni lengkung pemanasan naftalina C10H8. Sudah fikir lagi lah tu apa dia C10, nanti kita akan belajar. Okey, tengok nah. Bila setelah kita panas, sebenarnya kita perlu buat eksperimen ni. Oleh kerana kita dengan kekangan sekarang, kita tak boleh buat. So, cikgu bagi teori saja dan cikgu akan cuba bagi link YouTube untuk kamu tengok video eksperimen ni lah nah. Menentukan takat lebu dan takat beku naftalina. Okey, cuba tengok nah daripada eksperimen, insya-Allah secara dapat macam ni lah lebih kurang nah. Ni ahli sains kita dapat lah. Ahli kimia yang dapat. Okey, cuba tengok gambar rajah ini akan dipelotkan macam ni nah. Okey, cikgu ambil pen lain sikit, merah. Okey. Okey, dia akan dapat macam tu, macam tu, macam tu. Di mana part CY adalah suhu, part CX adalah masa. Okey. Kita tengok. Okey, dia daripada A ke B. Okey, condong macam tu. Apa penerangan yang kita boleh perlu terangkan kalau sekiranya dalam soalan? Okey, suhu meningkat dari A ke B. Wujud dalam keadaan pepejal. Apabila dipanaskan, zarah menyerap haba lalu bergetar lebih cepat kerana tenaga kinetik semakin bertambah. Okey, nama pun pemanasan. Bila pemanasan ni, maksudnya dari pepejal menjadi cecair, sebab naftalina ni dalam keadaan pepejal. Kalau tak percaya tengok ubat gegat. Memang dalam pepejal lah. So kita akan panaskan dia daripada pejal ke cecair. Dari A ke B tu suhu dia meningkat. So masih wujud dalam keadaan pepejal. Tapi bila dalam keadaan mendatar ni, B ke C pula, apa kita tengok? Peleburan dah mula berlaku. Tiada peningkatan suhu. Maintain je suhu. Katakanlah kat sini suhu dia 80. So 80 ya sampailah tenaga haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah sehingga pejal bertukar menjadi cecair. So keadaan kat sini pepejal dan cecair antara B dan C. Okey. Seterusnya keadaan C kepada D. Okey, suhu masih meningkat lagi. Okey, wujud dalam keadaan cecair. Okey, apabila dipanaskan zarah menyerap haba dan bergerak dengan lebih cepat. So kat sini clue dia yang boleh hampa faham, boleh ingat yang kalau condong macam ni satu keadaan. So sini kat sini keadaan dia apa? Pepejal. Okey, cikgu tulis pepejal. Ringkasan pepejal. Okey, kalau mendatar macam ni dua keadaan, iaitu pepejal dan cecair. Dia ni atas ni balik satu keadaan juga. Tapi berbezalah keadaan dia sebab dia dah berubah. Okey, di sini cecair sahaja. Okey, seterusnya kalau kita tengok pula, okey, lengkung penyejukan. Dia terbalik daripada pemanasan tadi. Okey. Okey, start bila dah tadi kat sini cecair, so sini dari sini cuba tengok, dari sini pun dari cecair. Sana. Okey, cecair macam tu lah nah, cecair. Lepas tu cecair dan pepejal, terus beku. Bila beku jadi pepejal kembali. Okey, cikgu nak hampa baca sendiri yang ni, cuba fahami. Okey. Nah.
Okey. Dan sekali lagi masa dalam pukul berapa ni? Pukul 8 hingga 11.30. Cuba fahami dan jawab uji kendiri ni. Uji kendiri ni cikgu telah bagi dalam Google Classroom. Ini cikgu dah bagi dalam Google Classroom. Kamu perlu isi dalam tu, jawab dalam tu. Dan bagi siapa yang tak boleh masuk Google Classroom, cubalah kalau boleh tu nah. Tapi kalau agak sukar juga, buat snap tunjuk dekat cikgu. Boleh? Okey. Tenang. Habis soalan tenang. Okey. Sampai kita jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum.